وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi yang mulia ini, kita masih lagi diberikan oleh Allah Ta'ala kesihatan, kehidupan dan keafiatan untuk dapat kita bersama-sama berkumpul kembali dan bertemu kembali di dalam pengajian kuliah duha pada pagi ini. Dan Alhamdulillah, insya-Allah untuk pagi ini kita akan menyambung semula untuk tadabbur kita menerusi surah An-Nisa. Jadi kita sambung ayat ke berapa ini? 30? 40? Ayat 40. Tiga puluh enam je kan? Ah, 39 kan? Tapi tak habis hurai lagi kan? Ya. 37 Okey. Kita baca semula 37 39 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. Sadaqallahul azim. Baik, mafhum dan terjemahan daripada ayat yang kita bacakan. Pada ayat 37 Allah Subhanahu wa taala berfirman, iaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain untuk berbuat kikir dan menyembunyikan kurniaan yang telah diberikan Allah Ta'ala kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir itu azab yang menghinakan, dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya kerana riak kepada orang lain, ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barang siapa yang menjadikan syaitan itu sebagai temannya, maka ketahuilah dia itu syaitan adalah teman yang sangat jahat. Dan apa keberatan bagi mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menginfakkan sebahagian rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya, dan Allah Maha mengetahui akan keadaan mereka. Baik. Jadi berdasarkan kepada ayat 37,
sehinggalah kepada ayat yang ke-39. Pada ayat ini Allah Ta'ala berbicara tentang beberapa perkara yang penting, ya, iaitu Allah berbicara berkenaan dengan beberapa akhlak dan juga nilai-nilai akhlak yang wajib untuk dihiasi pada kehidupan orang-orang yang beriman. Sebelum ni kita dah lihat pada ayat 36. Sekarang ni Allah Ta'ala lanjutkan pada ayat 37 sehingga ayat 39 berkenaan dengan beberapa sifat-sifat yang dicela, yang diwajibkan untuk menjauhinya. Baik, pada ayat 37 Allah Ta'ala berbicara berkenaan dengan larangan bersifat bakhil ataupun kedekut, serta larangan untuk menggalakkan manusia ataupun orang-orang ramai supaya bersikap bakhil. Itu yang pertama pada ayat 37, nanti kita akan lihat huraiannya. Kemudian pada ayat 38 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut pula sifat yang kedua selepas bakhil, iaitu sifat riya. Larangan untuk bersikap riya di dalam mengerjakan amal yang soleh, terutamanya di dalam bersedekah. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan berkenaan dengan larangan untuk seseorang itu meniru dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan syaitan. Jadi kita akan tengok ada beberapa perkara tentang pekerjaan syaitan dan tipu dayanya. So ada 3 perkara lah yang Allah Ta'ala sebutkan daripada ayat 37 sehingga ayat 39. Okay, kita mulakan pada ayat 37 terlebih dahulu. Pada ayat 37 Allah Ta'ala menceritakan salah satu sifat orang-orang yang kafir ataupun sikap orang yang kufur pada nikmat Allah adalah orang yang bakhil. Ya. Jadi pada ayat 37 ni ada beberapa pengajaran. Yang pertama, Allah sebut sifat orang-orang kafir atau orang yang kufur kepada nikmat Allah itu adalah orang yang bakhil dan orang yang kedekut. Sebab bila Allah berikan nikmat kepada manusia, kemudian manusia itu menganggap nikmat itu hak miliknya, atau menganggap nikmat itu adalah merupakan hak mutlak bagi dia, maka dia menyimpan nikmat itu daripada berbuat kebaikan, maka itu dikira sebagai kufur nikmat. Jadi kita kena ingat, kufur nikmat ni bukan sekadar menggunakan nikmat kepada keburukan atau kejahatan, tapi termasuk perbuatan kufur nikmat adalah apabila menyimpan nikmat itu atau menghalang menggunakan nikmat itu pada tujuan kebaikan. Itu pun kufur nikmat juga. Jadi kufur nikmat ni ada 2. Satu, mempergunakan nikmat itu pada jalan-jalan kemungkaran atau pada jalan kejahatan. Yang kedua, iaitu menghalang daripada mengguna nikmat itu untuk tujuan kebaikan. Itu pun kufur nikmat. Sebab tu sifat orang yang bakhil ni adalah merupakan sifat orang yang kufur, dan juga merupakan sifat orang-orang yang kafir. Baik, bila kita sebut tentang bakhil, ya, para ulama membincangkan apakah maksud bakhil tu. Kita selalu sebut hang ni bakhil lah, tapi kita tak tahu apa makna bakhil. Yang kita tahu makna bakhil tu cerita P.Ramlee, Haji Bakhil bin Haji Kedekut. Yang tu kita tahulah, itulah haji bakhilnya. Tapi sebenarnya ulama berbeza pendapat tentang maksud bakhil. Nak kata bakhil ni teruk sangat sampai ulama nak bagi takrif kepada makna bakhil pun mereka berbeza-beza pendapat. Ada ulama mengatakan
Bakhil tu maknanya adalah menghalang daripada melakukan perkara yang bermanfaat. Menghalang daripada melakukan perkara yang bermanfaat baginya untuk akhiratnya. Itu makna bakhil. Jadi apa saja kita halang diri kita daripada buat satu kebaikan yang boleh beri manfaat pada kita di akhirat, itu bakhil. Contoh, menghalang diri, dia ada kesihatan, dia ada kekuatan, dia ada kepandaian, tapi dia halang diri dia tak mau belajar. Dia cerdik tapi tak nak belajar. Dia ada harta tapi tak nak infak. Dia sihat tapi tak nak ibadat. Itu bakhil. Jadi kalau dulu kita faham bakhil tu orang yang tak nak bagi belanja saja. Sebenarnya kalau ikut takrif ulama ni, apa saja yang kita ada kemampuan tapi kita tak nak gunakan kemampuan tu untuk kebaikan, itu bakhil. Suara sedap, pandai baca Quran, boleh baca Quran dengan bagus tapi malas, bakhil. Dia sibuk nyanyi kat TikTok, baca Quran tak mau. Contohlah. Misalan contohnya, katakanlah Allah beri kepada dia kelebihan dari sudut kudrat, dia sihat, dia kuat, boleh tolong orang, boleh buat amal ibadat yang bermacam-macam, ataupun dia ada harta yang cukup, ada kesihatan yang cukup untuk pergi haji misalnya, tapi dia tak nak. Dia halang diri dia untuk daftar diri untuk pergi, maka dia juga bakhil. Pergi ke lain juga. Hal lain dia tak bakhil lah. Benda yang bermanfaat untuk dunia dia, yang tu dia tak namakan bakhil. Tapi kalau benda yang bermanfaat untuk akhiratnya, maka dia enggan membelanjakannya, maka itu adalah bakhil. Ya. Contoh, mak ayah dia masih hidup, dia ada kemampuan untuk jaga mak ayah dia, berbakti pada mak ayah, dia tak nak, tu bakhil. Dia boleh bawa keluar belanja tu, tak ada apa pun, tak miskin pun, dia tak nak, dia bakhil. Begitulah perumpamaannya, ya. Baik, ada juga ulama yang menyatakan makna bakhil itu adalah orang yang melihat setiap perbelanjaan dia itu pada jalan Allah kerugian dan menyimpannya itu suatu kelebihan. Itu makna bakhil yang kedua. Dia fikir kalau masuk dalam tabung, rugi. Ini rugi. Belanja orang makan, rugi. Pi habis duit beli kitab, rugi. Habis duit untuk pergi buat umrah, buat haji, rugi. Tapi kalau habis duit pi jalan kat Switzerland, tak rugi. Sebab tak rugi? Sebab ada pengalaman gambar cantik-cantik, boleh share ke orang, kawan-kawan yang tak pi lagi, kan? Nak kata dia dah pernah pi dah, misalan contohlah. Tapi kalau dia pergi tu dengan tujuan memang dia seimbang antara dunia akhirat, maknanya dari sudut akhirat pun diinfak, dari sudut dunia pun diinfak, tu tidak bakhil. Ini apabila tak berlaku keseimbangan. Sebab tu dalam hidup kita ni ada dua benda yang paling susah, kata para ulama. Dua benda ni paling susah sekali dalam kita beramal ni. Dua inilah cabaran yang paling besar. Yang pertama, untuk kita istiqamah dalam beramal. Ini paling susah. Nak istiqamah tu paling susah. Sebab tu Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau kata, pada malam aku berperang di jalan Allah pun aku masih tidak meninggalkan salat malam dan tidur dalam keadaan membaca 33 kali tasbih, tahmid dan takbir. Itu malam perang tu. Kita malam kenduri saja tinggal dah. Tak apalah, ya Allah, esok kenduri bagilah cuti, kan? Itu baru malam kenduri. Yang nak kahwin tu anak, mak pun cuti sama. Ya, misalannya, ya. Jadi yang pertama istiqamah. Yang kedua adalah
keseimbangan, tawazun. Ini pun susah. Kita nak seimbangkan antara dunia dengan akhirat kita, dua-duanya berjalan seiring. Hablum minallah dan hablum minan nas, dua-duanya berjalan seiring, tanpa mengabaikan salah satu daripada keduanya. Yang ni pun susah. Biasanya syaitan ni dia akan bagi kita berjalan tu berat sebelah. Ada orang dia fokus dia hablum minallah saja, ibadat saja. Jiran dia buat tak tahu, mak ayah dia buat tak tahu, adik-beradik dia susah senang lapar ke apa ke, orang Islam yang berada sekeliling dia buat tak tahu. Dia kata aku nak syurga, aku nak syurga. Dia sibuk hablum minallah. Sedangkan dia lupa kalau tak ada hablum minan nas pun dia tak boleh masuk syurga. Ada orang pula sibuk hablum minan nas. Oh, dia sibuk lah pi tolong jiran, hang tak sembahyang tak apa, yang penting tolong orang. Yang ni pun masalah juga. Duk sibuk bagi orang makan, masak orang makan, sedekah lah, tapi zakat tak bayar, tak boleh juga kan. Duk sibuk bagi orang berpuasa makan, dia sendiri tak puasa. Dia kata tak apalah, dapat pahala bagi orang puasa pun dah dapat dah pahala puasa, dia tak bayar puasa. Yang ni pun problem juga ya. Jadi dia kena seimbang antara dua itu. Baik, itu di antara beberapa ta'rif yang diberikan oleh para ulama berkenaan dengan bakhil. Ya. Kalau bakhil dengan diri sendiri, Ustaz, maksudnya dia kalau untuk dia Ya. dia seorang yang dia sakit, tapi dia tak nak, dia ada duit dan dia tak keluarkan duit dia untuk Okey. dia, malah dia suka membantu orang lain. Untuk diri dia tak. Dengan kita bakhil. Okey, ini dia masuk di dalam perbahasan kita, iaitu berkenaan dengan jenis-jenis bakhil. Yang kita nak bincangkan juga, iaitu anwa'ul bakhil, pembahagian jenis-jenis kebakhilan. Jadi ulama telah membahagikan bakhil ni kepada beberapa jenis, ya. Cuma ulama bahagikan bakhil tu dalam beberapa pecahan lah. Yang pertama, sifat pembahagian orang-orang yang bakhil. Yang kedua, jenis amalan yang dibakhilkan. Ada dua bentuk ya. Okey, yang pertama kita tengok dekat sini, jenis orang yang bakhil ni, yang pertama adalah orang yang bakhil, yang ciri yang pertama, dia bakhil terhadap manusia tetapi tidak terhadap dirinya. Ni jenis pertama. Kalau diri dia spend, dia belanjakan sebanyak yang dia mahu, tapi bila dengan orang, dia bakhil. Maknanya dengan isteri dia, dengan anak dia, dengan orang-orang yang lain yang memerlukan, dia bakhil. Tapi untuk diri dia tak bakhil. Belanjalah banyak mana pun untuk diri dia, okey. Orang lain dia suruh puasa. Dia makan seorang sedap. Ini bakhil yang pertama, ya. Baik, yang kedua adalah orang yang bakhil terhadap dirinya dan orang lain. Dia pun tak, orang lain pun tak, padahal dia ada kemampuan. Ini paling teruklah. Dia panggil aswa al-bakhil. Dia kena beza bakhil dengan bakhlun. Kalau bakhil, orang-orang yang bakhil. Kalau bakhlun, maknanya sifat bakhil tu. Ada dua benda yang beza, ya. Okey, yang ketiga adalah orang yang bakhil terhadap dirinya tetapi tidak pada orang lain. Macam tadi lah, macam kat surah tadi, ya. Ini ulama pecahkan sifat orang bakhil ni pada tiga kumpulan ni. Ketiga-tiganya adalah dilarang oleh agama. Cuma larangan tu berbeza darjat dia. Yang paling teruk sekali, bakhil terhadap diri sendiri, bakhil juga terhadap orang lain. Maknanya dia nak infak untuk pahala untuk diri dia pun tak, apatah lagi nak infak untuk mak ayah dia yang telah meninggal pun tidak. Ini yang kategori pertama lah. Kategori yang kedua, yang mana dia tu, dia bakhil terhadap orang lain tetapi tidak pada diri dia.
Yang ni darjat yang kedua dicela oleh agama. Maknanya untuk bayar zakat ke, untuk infak ke, beri makan pada orang ke, tak. Walaupun untuk diri dia, dia tidak bakhil. Belanja makan untuk diri dia, amalan untuk diri dia okey, tapi untuk orang lain dia tidak buat. Ini pun Islam cela. Dia pun termasuk dalam bakhil walaupun dia tidak bakhil untuk diri dia. Ini pun dilarang, tidak dibolehkan. Ya. Yang ketiga adalah orang yang bakhil terhadap diri tetapi tidak kepada orang lain. Ini seringan-ringan sifat bakhil. Seringan-ringan. Yang ketiga ni khilaf ulama. Ada ulama kata dia dicela, ada ulama kata dia tak dicela. Baik. Yang kata dia dicela tu jika boleh membawa mudarat pada dia. Kalau yang kata tak cela, kerana selagi mana tidak mendatangkan mudarat. Ya. Jadi ada sebagai ulama tak menamakan dia bakhil, menamakan dia dalam bab ithar. Ithar, yang mana Allah disebut dalam Quran, wa yufiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka tu melebihkan orang lain walaupun mereka dalam kesusahan. Allah puji kan, ayat Quran tu turun puji tentang sikap seorang sahabat Nabi SAW, yang mana bila Nabi tanya, ada tak siapa boleh menjamu tetamu aku pada malam ni, pada ada malam lewat dah, mai tetamu bertandang kat Madinah, lapar, minta makan. Sahabat ni kata, saya boleh terima dia sebagai tetamu. Bila dia balik rumah, dia tanya kepada isteri dia, ada makanan tak? Dia kata tak ada, kecuali makanan untuk anak kita makan. Dia kata tidurkan anak dalam kelaparan. Perdayakan anak tu macam masak satu benda, tapi tak masak-masak lagi sampai budak tu lena, penat sangat menangis sampai tertidur dia. Jadi dia ambil makanan tu, dijamu pada tetamu, dan dipadamkan lampu pelita tu, dipadamkan pelita, dan mereka berpura-pura makan walhal mereka tidak makan, melainkan tetamu mereka yang makan. Jadi malam tu mereka tidur dalam kelaparan, tapi malam tu sahajalah, tidaklah tiap-tiap malam. Jadi Allah puji mereka dalam Quran. Ini tak dimasuk dalam kategori bakhil, sebab dia tak sampai tahap darurat, mudarat pada dia. Dia tak sampai tahap mudarat. Kalau dah sampai anak dia boleh mati, ketika itu dia masih mendahulukan orang lain, itu bakhil. Dalam istilah itu, perbuatan itu dicela. Jadi kategori yang ketiga ni, dia tengok keadaan lah. Kalau sampai dia dahulukan orang lain daripada keperluan diri dia, yang tidak sampai menghalang akhirat dia, tak apa. Tak apa. Ya. Kalau dia dah sampai mengganggu akhirat dia, maka itu tidak boleh lah. Ya. Baik. Okey. Habis kita, kemudian kita lihat tentang beberapa jenis kebakhilan yang dibahagikan oleh para ulama. Yang pertama sekali, bakhil dengan harta. Kebanyakan dalam ayat Quran Allah berbicara tentang bakhil ni banyak merujuk kepada orang yang bakhil dengan harta. Sebab harta ni bila dia bertambah banyak, kata Imam Ghazali, dia menambahkan lagi sifat bakhil dalam diri kita, dan dia menambahkan lagi sifat miskin dalam diri kita. Patutnya orang lebih banyak harta, dia rasa dia lebih kaya. Tapi manusia ni bila bertambah harta, sifat bakhil dia makin tambah, bertambahlah lagi sifat miskin dia. Dia akan rasa dia makin miskin. Lebih banyak harta, makin bertambah bakhil, makin dia rasa dia miskin. Sebab apa? Sebab dia fikir ada orang yang lebih kaya daripada dia. Jadi dia enggan untuk membelanjakan harta supaya dia nak jadi orang yang kaya seperti orang yang lebih kaya daripada dia itu. Itu kesan bakhil tu. Kesan bakhil tu dia menyebabkan kita ni tidak akan bersyukur, tidak ada sifat qanaah, tak ada rasa mencukup, kemudian sentiasa rasa fakir dan sentiasa rasa
miskin. Dan yang ketiga, kesan bakhil, dia bagi kita mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Tu sebab tu Islam melarang sifat bakhil. Yang kedua, jenis bakhil yang kedua adalah bakhil ilmu. Kadang-kadang orang tak bakhil harta, tetapi dia bakhil ilmu. Ilmu ni macam-macam ilmu lah. Paling dicela sekali dalam bakhil ilmu ni, ilmu agama. Jadi ilmu ada dua, satu ilmu ukhrawi, satu ilmu duniawi. Yang paling dicela bakhil dalam ilmu agama. Tolonglah ajar saya ni hukum apa? Belajar sendirilah. Awak tahu kan? Tahu. Saya tak nak bagi tahu. Awak tak mau bagi tahu. Kawan dia tanya. Sebab kalau dia bagi tahu kat kawan dia tahu, nanti kawan dia dah sama ilmu dengan dia. Misalan tu ilmu akhirat. Tak boleh lah. Sebab tu ilmu akhirat kita kena ajarkan semua. Walaupun orang tu boleh jadi sehebat kita pun tak apa. Bahkan kalau dia lebih hebat daripada kita pun, itu lebih afdal. Sebab pahala kita dapat. Tapi mentaliti manusia dia ajar, kalau saya ajar ni, dia ni tengok lahjah pun bagus ni pada saya ni. Sehari esok dia pun jadi baca bagus, dia pun mengajar juga, tak boleh cari makan saya ni. Dia fikir macam tu. Jadi ajar dia sebahagian saja, yang lain tu jangan ajar. Tak boleh. Sebab Allah cela dalam Quran, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Allah cela ahli kitab sebab mereka menyembunyikan ilmu. Maknanya ilmu agama ni haram disembunyikan, kena cerita semua. Tapi ilmu dunia, apakah haram juga disembunyikan? Ulama pecahkan pada dua. Ilmu dunia ni ada satu kategorinya adalah ilmu dunia yang bersifat jama'i, satu lagi ilmu dunia yang bersifat infiradi. Kalau jama'i ni maknanya ilmu dunia tu memberi manfaat pada ramai orang. Yang ni tak boleh sorok. Tak boleh sorok. Kerana orang ramai memerlukan ilmu itu. Semua memerlukan kemudahan tu, memerlukan keperluan itu. Macam ilmu macam mana nak bagi orang hidup selesa, memudahkan urusan orang. Ilmu ni tak boleh sorok. Macam mana nak bantu supaya semua benda ni berjalan lancar? Ini saya tak boleh ajar. Berdosa dia. Walaupun dia bukan ilmu akhirat. Termasuklah macam ilmu pertahanan, ilmu ketenteraan ni keperluan. Sebab kalau tak ada yang tu, hanya segelintir orang saja, maka dia boleh memberi kesan kepada musuh yang inilah yang masuk untuk menyerang negara dia. Jadi tak boleh sorok yang tu. Ya. Tapi kalau ilmu dunia yang bersifat infiradi, infiradi maknanya lebih bersifat personal lah, peribadi. Tak semua orang tahu pun tak ada masalah. Contohnya cara dia jaga kesihatan dia. Dia ada cara dia sendirilah. Contoh, dia tak minum air ais. Padahal air ais tu kalau minum pun tak adalah mudarat kesihatan. Tapi tu cara dia nak jaga diri dia supaya dia tak kena angin, tak senang ni angin, buang angin pun dah. Contohlah kan. Itu personal. Personal. Yang tu kalau dia tak share pun dia tak berdosa. Dia tak share pun dia tidak berdosa. Ya. Jadi ulama bahagikan antara dua perkara tadi. Infiradi. Contoh macam dia pandai memasak. Lepas tu orang tanya dia, saya pun masak mi juga tak sedap macam kamu. Itu infiradi. Kalau dia tak ajar pun tak berdosa. Tapi orang dulu cakap, kau ini sembunyikan ilmu. Tak. Itu cara masak dia. Kan? Resepi. Resepi dia. Cuma kalau dia share juga, dia dapatlah pahala. Tapi kalau dia tak share, dia tak berdosa. Sebab itu bersifat peribadi. Sebab kalau dia tak share pun, kawan tu pun boleh juga masak kari pun. Cuma kari dia tak sesedap kari dia je lah. Itu saja. Bukanlah tak. Kalau sampai orang tu tak boleh makan, yang tu masalah. Ya.
Tak beritahu lah dia senang. Tu pun tak kenal Ustaz. Kalau sekiranya kawan tu ada perkakas dan dia, suami dia ke anak-anak dia suka makan lauk tu misalan, jadi dia minta lah kawan ni ajar, ketika tu dia kena ajar lah. Tapi kalau misalan dia lauk pauk tu anak-anak dengan suami dia tak kisah makan lauk apa pun tak apa, kawan dia tak mau ajar, tak apalah, minta lah ke orang lain. Melainkan jika boleh bawa kepada fitnah. Contoh bawa fitnah ni, suami dia kata selagi mana awak tak masak macam janda tu masak, abang tak mau makan. Dia berkenan ke janda tu pula. Masa tu janda tu kena ajak. Janda tu kena ajar lah isi dia masak, tidak nanti jadi fitnah. Kan? Dia dah pernah rasa kari kawan tu, dia suka kari kawan tu ya. Yang kita kori bukan kari. Baik, yang seterusnya, kebakhilan yang suri dipanggil bakhil silah. Bakhil silah ni orang yang bakhil dalam hubungan silaturahim, iaitu dia bakhil dengan kerabat tapi tak bakhil dengan bukan kerabat. Ada orang macam ni. Kalau dengan anak isteri dia, jimat, kita bulan ni jimat. Bila jumpa geng golf, geng kawan-kawan sekolah, air belanja, makan order air belanja. Ini bakhil, sedangkan keutamaan dia pada kerabat dia dulu. Bila dengan bos, tak apa bos, border je saya bayar. Isi air nak tambah ni, you tak payah tambah-tambah lah, puasa je. Yang ni tak boleh, Islam cela. Sebab tu ada hadis Nabi SAW sebut, sedekah yang paling afdal bagi setiap orang Muslim itu adalah walaupun suapan yang disuapkan kepada mulut isteri dan ahli keluarga dia. Maknanya kalau dia tak boleh, kalau dia boleh belanja isi dan anak dia makan, itulah sedekah paling bagus daripada hari itu. Kalaulah dia ada makanan yang biasa je pun, dia boleh suap walaupun satu suapan pun, itu pun dah memadai. Jadi sebab tu kadang-kadang syaitan ni dia pandai, dia bagi kita hubungan dengan orang jauh bagus, bila pergi pejabat semua orang kata bagus, pening isteri tu, macam mana dia ni boleh kata bagus? Pasal duduk dalam rumah tak bagus. Kan? Yang ni ada masalah ya? Yang seterusnya disebut bakhil dengan amal. Tadi bakhil dengan harta, bakhil dengan ilmu, bakhil dengan silaturahim, bakhil dengan amal. Bakhil dengan amal ni adalah apabila seseorang tu bila dia beramal, dia tak wariskan amal dia. Dia buat amal seorang-seorang, pergi masjid dia seorang, ngaji dia seorang. Ni bakhil dengan amal. Dia tak ajak anak dia, dia tak wariskan pada anak dia amalan tu. Ni mama suka buat amalan ni, esok kalau mama tak ada, sambunglah buat amalan ni supaya mama dapat juga bahagian amalan itu. Maknanya dipanggil sebagai amal jariah. Sebab amal ni ada 3 kan. Ulama pecah, satu yang dipanggil amal qasirah, satu jariah, satu musyafa'ah. Jadi amalnya ada 3. Qasirah ni yang kita buat, kita aja dapat. Bila kita mati tak ada dah amalan tu. Tapi kalau amal jariah, dia asal daripada amal qasirah juga. Kita buat, tapi kita didik waris kita, dia pun follow, dia jadi follower kita lah. Jadi bila kita mati, dia buat, kita dapat. Itu orang yang bakhil dengan amalan dia. Contoh orang tanya, macam mana saya nak senang bangun sembahyang malam, ada tips tak? Tak tahu. Kau kan selalu bangun, misalnya lah, dia tak nak share kan, misalnya lah panduan ke cara-cara beramal, asalkan niat dia bukan untuk sum'ah lah, bukan untuk pendengarkan amal dia, tetapi untuk membimbing ya. Okey, yang berikutnya disebutkan, iaitu bakhil dengan lisan, bakhil dengan lidah. Lidah pun boleh bakhil juga.
Bukan amalan saja, tapi bakhil dengan lisan. Bakhil dengan lisan tu adalah menghalang diri daripada bercakap benda yang baik. Seperti tak suka bagi salam. Jumpa orang pun jenis berat mulut lah, kita panggil berat mulut. Orang yang bagi salam kat dia, Assalamualaikum, salam. Sampai ke mati kerja jawab salamnya. Bagi salam tak ada langsung. Kemudian berat untuk minta maaf, itu bakhil. Kita buat salah, kita tak nak minta maaf, itu bakhil. Ataupun kalau orang tu buat salah pun, sifat orang bakhil, dia enggan untuk memberikan maaf. Kalau dia kata, baiklah, saya maafkan awak walaupun awak tak minta maaf kat saya, itu orang tak bakhil. Orang yang bakhil, selagi awak tak minta maaf, saya tak maaf kat awak. Mati pun tak apalah, sampai mati pun okey. Kita jumpa ke akhirat. Misalnya, itu juga merupakan sifat bakhil. Tapi dia ada hak lah untuk dia tidak maaf. Tapi kita cerita dari sudut yang afdalnya, dia memberikan maaf. Walau bagaimanapun, tengok juga kesalahan yang dibuat itu. Kalau macam Israel buat, takkan nak maaf kan? Yang tu kena balas balik lah. Mana boleh. So dalam Islam ni, setiap kesalahan itu pun ada timbangan dia. Ada timbangan yang boleh kesalahan tu dimaafkan, ada timbangan yang kesalahan itu tak wajar untuk dimaafkan. Sebab tu ada di kalangan orang musyrikin masa Nabi tawan kota Mekah, Nabi tak maafkan kesalahan mereka. Ada yang Nabi SAW berikan kemaafan. Dia kena tengok berat kesalahan itu, ya. Boleh? Cuma kalau kita tahu dia, kita bagi tahu dia, itu lebih baik. WhatsApp nombor tak ada, tak apalah. Tapi kalau kita bagi tahu dia, itu lebih baik. Ya. Supaya dia tahu yang kita maafkan dia. Okey, bakhil dengan lisan macam-macam lah. Bakhil untuk berzikir, bakhil untuk memberikan nasihat bila orang minta nasihat pada kita, dan seumpama dengannya. Dan yang terakhir adalah bakhil dengan kuasa atau dengan kedudukan. Dia ada kelebihan, dia ada kedudukan, dia ada kuasa, tapi dia bakhil. Iaitu dia gunakan kuasa dia itu untuk tidak berbuat kebajikan kepada orang ramai. Ini bakhil dengan kuasa. Yang ni pun dicela juga. Sejuk kan? Itulah, saya pun sejuk juga. Baik. Kipas kot. Okey. Jadi itu di antara larangan Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan dengan bakhil. Kemudian kita lanjutkan pengajaran yang kedua pada ayat ni. Allah Taala sebut larangan untuk mengajak manusia kepada kejahatan. Kita tengok kat situ, wa ya'murunan nasa bil bukhl. Orang yang mengajak manusia kepada kejahatan. Maknanya kalau seseorang itu berbuat jahat, janganlah ia menggalakkan orang lain untuk berbuat jahat sepertinya. Ya, orang yang berbuat jahat sepertinya. Maknanya kat sini dosa jariah. Dosa jariah. Ya. Baik. Itu adalah perkara yang kedua. Sebab itu di dalam riwayat hadis Nabi SAW, baginda mengatakan sejahat-jahat manusia yang balik pada hari akhirat itu adalah dua golongan. Yang pertama, al-a'immatu mudillin, orang-orang yang menyesatkan orang lain. Maknanya dia ada ilmu, tapi dia gunakan ilmu tu untuk sesatkan orang lain. Yang kedua adalah orang-orang yang menjadi ikutan dalam kejahatan dan dosa.
Ini orang yang paling celaka bila dia balik di akhirat. Okey, saya terlupa tadi. Dia bakhil ni ada dua jenis. Satu bakhil, satu lagi namanya asyuh. Asyuh ni darjat bakhil yang paling tinggi sekali. Sebab tu dalam Quran Allah sebut wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun dalam surah Al-Hasyr. Siapa yang berjaya buang sifat asyuh daripada diri dia, dia orang yang berjaya. Okey, apa beza syuh dengan bakhil? Bakhil ni dia hanya kedekut dengan hartanya sahaja. Itu bakhil. Kalau asyuh tu dia bakhil dengan hartanya dan dalam masa yang sama dia ingin harta orang lain menjadi milik dia. Dia punya bakhil tu, satu dia tak nak belanja harta dia. Nombor dua, dia bercita-cita ingin merampas harta orang lain. Harta orang lain. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW Nabi sebut, kebanyakan umat-umat terdahulu dibinasakan kerana sifat asyuh yang ada di dalam diri mereka. Ya. AS kan, ASY batu SYUH. Okey, kemudian kita lanjut ayat 38. Ya, ayat yang ke-38. Ayat 38 Allah Ta'ala bercerita pula tentang sifat-sifat yang buruk, yang terkeji yang dimiliki oleh orang-orang munafik. Tadi Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan ciri-ciri akhlak orang kafir atau orang yang kufur. Kali ini Allah Ta'ala bawakan kepada kita berkenaan dengan ciri-ciri akhlak orang munafik. Ya, akhlak orang-orang munafik. Jadi dalam Islam ni kena tu yang kata seimbang tu. Kalau kedekut sangat pun tak boleh. Kalau terlalu banyak infak semata-mata nak riak pun tak boleh. So dia kena balance antara dua tu. Kena seimbang. Okey, kali ni Allah Ta'ala bawakan kepada kita orang yang rajin sedekah pula. Tadi orang yang tak nak sedekah. Orang kata dia bakhil pun dia tak kisah. Ada iman kisah, dia tak kisah. Yang ni pula dia rajin infak. Jumpa orang infak, tapi infaknya itu kerana riak. Ya. Okey, pertama sekali ayat ini menunjukkan pada kita tentang beberapa pengajaran. Pengajaran pertama adalah tuntutan ikhlas. Tuntutan mengikhlaskan amalan, mengikhlaskan dalam setiap amalan. Sebab itu para ulama mengatakan bahawasanya ikhlas ini adalah induk kepada amalan, kerana ia menjadikan asbab amalan itu diterima ataupun amalan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan itu diganjari pun ditentukan dengan ikhlas. Ikhlas ni dia memberikan kelebihan pada amalan tu 4 benda. Kalau siapa ada ikhlas, 4 pada amalan dia tu ada kesan dia. Pertama, menentukan amalan tu diterima atau ditolak, ikhlas. Yang kedua, menjadikan amalan itu berganda pahala ataupun tidak pun ikhlas. Sebab tahap ikhlas manusia juga berbeza-beza. Ada yang buat kerana nak pahala, ada yang buat kerana nak syurga, ada yang buat nak Allah ampunkan dosa, ada yang buat semata-mata kerana redha Allah. So itu semua dibezakan dengan darjat keikhlasan tadi. So ikhlas juga boleh menyebabkan pahala yang kita dapat daripada amalan tu berbeza. Selain daripada yang pertama, dia diterima atau ditolak. Yang ketiga, kesan ikhlas pada amalan itu juga menyebabkan amalan itu dipelihara oleh Allah. Sebab tu tanda
amalan itu dijaga dan dipelihara oleh Allah, maknanya kita boleh tekun dalam buat amalan tu, dan kita boleh istiqamah buat amalan itu. Kesan dia daripada ikhlas juga. Dia berbalik pada ikhlas. Sebab kalau benda tak ikhlas ni, bila benda matlamat tu dah tak ada, kita akan tinggal, ya. Dan yang keempat, ikhlas itu juga boleh menjadikan amalan kita itu lebih khusyuk, lebih khusyuk, maknanya lebih penuh penghayatan, lebih penuh dengan keinsafan dan kemanisan, ya. Okay, yang pertamanya adalah tuntutan kepada ikhlas. Lawan kepada ikhlas adalah riya, ya. Lawan pada ikhlas adalah riya. Suatu ulama dulu, mereka ni jaga bab ikhlas ni terlalu hebat. Ada seorang ulama mazhab Syafi'i, nama dia Imam Mawardi. Dia karang kitab, tulis kitab. Lepas dia habis karang, dia letak dalam maktabah rumah dia, ya? Dan dia ajar kepada anak murid dia tanpa dia kata tu kitab penulisan dia. Jadi orang ingat, oh dia pakai kitab Tok Syekh lain lah. Jadi bila dia nak meninggal dunia, dia panggil anak murid kanan dia. Dia kata, kalau aku meninggal, kau genggam tangan aku ini. Kenapa Tuan Guru? Sebab sebenarnya aku ada karang kitab yang aku ajarkan kepada kalian tu kitab penulisanku. Jadi aku tak nak cerita sebab aku takut tak ikhlas, ya. Aku takut aku tidak ikhlas. Jadi kalau kau genggam tanganku masa aku sakarat, jika aku genggam tanganmu kuat, itu tanda Allah tak terima penulisan aku, sebab aku tak ikhlas pada penulisan tadi. Tapi jika masa aku sakarat, tangan aku terlepas dengan sendirinya, maka itu tanda Allah menerimanya. So masa dia tengah nazak, anak murid dia pegang tangan dia, pegang, jatuh terus tangan dia, dan dia tahulah yang guru dia ikhlas dalam menulis kitab itu. Barulah dia ambil kitab tu, anak murid itulah yang pergi bagi tahu yang kitab tu adalah penulisan dia. Kita baru siap satu buku, I ada karang buku, you tak nak beli? Belum siap lagi. Dia bukanlah salah nak cerita tu, tapi kita nak jaga supaya kita menulis tu bukanlah untuk nakkan, wih hebatlah you boleh karang. Kita bukan nak tujuan yang tu yang susah tu, ya. Macam tu dia orang menjaga keikhlasan, ya. Baik. Okey, kita balik semula. Kemudian yang seterusnya pada ayat ini menunjukkan kepada kita larangan bersifat riak, ya, larangan bersifat riak. Maka kita lihat para ulama menyatakan kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan riak. Pengajaran kita nak ambil kat sini adalah menjauhi riak. Maka para ulama telah pun memberikan ta'rif kepada riak. Kalau ikutkan Nabi SAW sebut riak ni sebagai syirik yang kecil. Ta'rif yang paling mudah, Nabi kata, tidak ada satu perkara yang lebih aku takut menimpa kepada umatku selepas daripada Dajjal melainkan syirik yang kecil. Maka sahabat berkata, bagaimana ya Rasulullah? Iaitu dia solat. Apabila manusia melihat solatnya, lalu dia memperbaguskan solatnya serta merta. Dia semayang mula-mula ikhlas. Lepas tu kawan datang, ish, rajin lah dia. Dia terdengar, rajin lah. Lagi panjang. Lagi panjang. Ish, dah lah rajin, lama pula. Nampak. Itu yang bahaya tu, ya. Kalau kita buat sekadar macam nak dakwah, kerana dia orang macam malas kan, kita buat tu untuk ajak mereka, ajak mereka untuk buat amalan tu boleh. Kalau kita dapat jaga hati kita begitu, boleh. Tapi kalau bila anak cucu kita dah mula puji kita dan kita rasa kita buat amalan tu dah mula macam teringat-ingat akan pujian dia,
kita stop buat amalan tu depan mereka. Sebab kalau kita buat benda tu kerana teringat pada puji-pujian orang. Misal setiap kali nak sembahyang teringat teringat yang anak cucu cicit dia puji lah, baguslah tok dia ni, nani dia ni kan. Misalan dia lah. Kalau dah sampai tahap macam tu, tujuan dia buat amalan tu dia dah riak lah. Tapi kalau selagi mana dia tak terkesan dengan pujian anak cucu cicit dia buat tu memang nak ajak mereka ni bagi contoh, tak ada masalah. Dia atas hati kita lah. Maknanya kita menjadi hakim kepada hati kita sendiri, kepada amalan kita tu sendiri, ya. Okey, kita kembali balik. Maka para ulama telah memberikan takrif kepada riya, ya. Para ulama memberikan definisi kepada riya. Riya itu adalah daripada perkataan ru'yah. Ru'yah ni untuk bagi orang tengok. Dalam bahasa yang mudah, seseorang yang melakukan amalan untuk memperlihatkan amalan itu kepada manusia atau mengharapkan ganjaran selain Allah. Simple je takrif ni. Riya tu buat amalan kerana nak memperlihatkan pada manusia atau buat benda tu kerana mengharapkan ganjaran selain Allah. Selain pada Allah ni tak kisahlah pujian ke, harta ke, pangkat ke, apa sahajalah, dipandang mulia ke, dihormati ke, itu semua riya. Itu susah tu, ya. Kadang-kadang kita tak buatkan orang, tapi bila kita buat amalan tu orang muliakan kita. Baguslah, kita kena hormatnya. Kita dah mula rasa macam somebody, asalnya nobody, dah sekali jadi somebody. Dia bertukar dah, ya. Baik. Dan ulama menyatakan riya ini ada beberapa jenis. Riya pula ada banyak. Kita kena jauhi semua jenis riya, daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Kerana Nabi sifatkan riya tu seperti semut hitam yang berada di atas batu di malam yang gelap. Taruh mata macam nak nampak semut hitam atas batu hitam, tutup lampu memang tak nampak lah. Maknanya apa Nabi nak bagi tahu? Kadang-kala manusia ni dia tak sedar dia sedang riak. Dia riak tu tapi dia tak perasan. Dia duk buat amalan dah bertahun-tahun, rupanya baru perasan lepas dengar kuliah tu, Allah, riak selama ni. Itulah perumpamaan Nabi kata macam semut hitam tadi tu, ya. Baik. Jadi riak ni ada banyak jenis. Yang pertama, riak badani nama dia. Riak badani. Bukan. Ni badan. Riak badani ni seperti orang yang menjadi riak menggunakan tujuan badan dia, jasad dia, atau dipanggil riak jasadi. Seperti orang yang mempercantikkan pakaian dia untuk manusia. Pakai serban elok-elok, pakai jubah, nak suruh orang tengok dia. Bukan kerana nak sunnah sangat pun. Problem. Habis. Sangkut datang tu. Niat pakai tudung ni niat nak menutup aurat, ataupun kerana Allah suka pada kecantikan, tu saja. Bukan nak kena pakai ni, tunjuk kakak Jah, tudung baru Ariano. Misalan. Problem. Apa sahaja, dia make up ke, dia apa ke, kerana nak memperlihatkan pada manusia. Tapi kena ingat, ada benda yang jika dia buat kerana manusia itu menyampaikan dia kepada Allah, yang tu tak apa. Macam dia buat untuk suami dia, okey, pasal agama suruh. Tapi ni dia buat ni kerana dia nak orang puji dia. Ui, makin segak lah. Makan apa? Sarang burung.
Collagen lebih sikit kan. Bukan hak tu dia makan sama roti tu. Hak tu makin teruk kolesterol. Okey, baik. Sama ada pada pakaian dia, misalan untuk menampakkan dia zuhud, menampakkan dia alim, atau nak menampakkan kecantikan hiasan dia, atau menyedapkan suaranya, atau memanjangkan solatnya. Ini semua dipanggil riak jasadi. Jumpa orang tunduk, ya astagfirullah, ya. Biar nampak orang nampak tawaduk. Dia gunakan batang tubuh tu untuk memperdayakan manusia. Tapi kalau dia ikhlas tak apa. Dia kena jujur pada diri dia lah. Kalau dia buat tu kerana orang, habislah dia. Ya. Baik, yang seterusnya, pembahagian yang keduanya selain daripada riak itu dipanggil sebagai riak amali. Tadi riak jasadi, ini dipanggil riak amali. Riak amali ini adalah riak dari segi amal, seperti sengaja memperbanyakkan apa jua amalan untuk mendapatkan pujian, ya. Dan yang seterusnya dipanggil riak dari sudut qauli, riak dengan lisan atau riak lisani, iaitu memperbanyakkan zikir, baca Quran di hadapan orang. Itu pun dipanggil juga. Bila balik rumah tak pegang pun buat tasbih. Depan orang kan, subhanallah, subhanallah, peganglah, tak berhenti. Orang nampak Allah bagusnya. Boleh buat menantu orang kata. Kat rumah jadi hantu. Tak boleh lah. Yang tu riak lisan ni. Ya. Tadi yang ni pertama badani, kemudian amali, kemudian lisani. Kemudian dipanggil riak kuthrah. Riak kuthrah, iaitu riak dengan memperlihatkan banyaknya kawan-kawan dan teman-teman dia. Pun ada juga. Dan konteks hari inilah. Dia riak kerana dia memiliki kawan yang ramai. Dia saja nak tunjuk orang, saya kawan ramai. Pergi mana apa orang kenal. Nah, istilah hari ini kita panggil riak populariti. Pun masalah. Kalau dia buat tu sebab dia nak cari populariti, dia tak ada benda lain. Nakkan populariti saja. Itu saja. The only dia punya matlamat, intention dia. Ya. Itu pun tak boleh juga. Ya. Jadi susah lah. Riak ni benda paling susah sekali. Ya. Kemudian seterusnya dipanggil riak jahi. Jahi ni maknanya riak kerana pangkat dan kedudukan. Dia buat benda tu semata-mata untuk menunjukkan pangkat dia, atau kerana dia nakkan pangkat dan kedudukan itu. Dan yang terakhir dipanggil riak akli, iaitu riak kerana kecerdikan, kepandaian dan ilmunya. Ya. Ya. Okey, baik. Itu di antara larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala tentang sifat riak yang wajib untuk dijauhi. Kerana Allah Taala sebut orang yang riak ni, Allah sifatkan mereka la yu'minu billah wala bil yaumil akhir. Mereka ni dianggap seperti tak beriman pada Allah dan hari akhirat. Sebab apa Allah sifatkan mereka macam tu? Sebab orang yang beriman pada Allah, dia akan ikhlas sebab dia tahu dekat akhirat nanti Allah lah yang akan bagi pahala tu dekat dia. Sedangkan orang yang riak, walaupun dia kata saya beriman, hakikatnya tidak beriman. Sebab bila dia balik ke akhirat, bila dia nakkan ganjaran daripada pahala dia tu, Allah akan suruh dia minta kepada orang yang dia riakkan. Dulu kamu buat kerana orang tu kan, pergi minta dekat dia, jangan minta pada aku. Ya. Maka yang seterusnya pengajaran ayat 38 ini
adalah menjauhi perkara-perkara yang boleh merosakkan amalan, atau disebut sebagai muhbitat al-a'mal, perkara yang boleh merosakkan amalan. Jadi kita kena jauhi semua benda yang boleh merosakkan amalan kita, terutamanya dalam sedekah. Sebab tu Allah sebut walladzina yunfiqu, orang yang menginfakkan. Sebab apa? Sebab dalam banyak-banyak amalan yang paling susah untuk ikhlas adalah sedekah. Sebab tu kalau kita baca je ayat tentang sedekah, mesti lepas tu Allah sebut tentang jauhi riak. Sebab sedekah adalah amalan yang paling susah untuk ikhlas. Sebab tu dipanggil sedekah, daripada perkataan sadaqah, maknanya orang tu membenarkan dengan hatinya. Sebab orang yang bersedekah ni, dia membenarkan dalam hatinya apa yang dia infak ni, dia benarkan janji Allah, dia nak pahala Allah. Sebab tu dia lebih berkait dengan hati. Sebab tu kita tengok setiap orang yang bersedekah, dia akan diuji keikhlasan dia. Dia bukan diuji dari sudut sifat pemurah dia, tetapi dia diuji dari sudut, kalau dia tu pemurah, dia diuji keikhlasan dia. Kalau dia tu bakhil, dia diuji dari sudut jumlah dia, berkira-kira dan pemberian dia. Tapi kalau dia pemurah, jangan ingat kalau orang pemurah suka sedekah dia tak diuji, dia diuji dari sudut ikhlas. Contohnya bila sampai satu peringkat, Allah larang dalam Quran orang yang sedekah ni, pertama riak. Itu kita dah faham lah. Yang kedua Allah larang adalah untuk dia menyakiti orang yang dia sedekah. Dia dah bagi, tak ingat ke berapa banyak dah abang bantu kamu? Kan misalannya. Satu lagi mengungkit. Mana mengungkit, dia cerita balik jasa dia. Ataupun menyakiti. Menyakiti ni maknanya dia bagi, tapi dalam keadaan dia cakap perkataan yang tak baik, sama ada dengan perkataan dia atau dengan gerak geri tubuh badan dia. Ambil muka tak tengok. Orang pun alamak, dia ni ikhlas tak ikhlas bagi ni kan. Ataupun balingnya, nak sangat ambil balingnya misalannya. Jadi memberi dalam keadaan menyakiti. Ustaz, riak ni dia tak automatik pada ketika tu kan. Riak tu boleh jadi pada ketika tu kita macam ikhlas lah, cuba untuk sembunyikan, tapi mungkin 5-6 tahun lepas tu kita cerita lah itu kiranya masih kategori riak juga lah kan Ustaz. Dia dah buat dah amalan tu, pada ketika tu dia tidak riak lah, dia hanya memang nak bagi. Tapi lepas 6-7 tahun cerita pula dia, aku pernah bagi macam ni, itu dia kira itu dia masuk dalam mengungkit. Riak dia mesti berlaku ketika dia buat perbuatan tu. Kalau dia ungkit balik, itu juga boleh merosakkan sedekah. Dia biasanya 3 benda itulah dia uji kepada 4 kepada orang yang sedekah. Satu, masa dia nak buat tu, dia nak orang puji sebab dia banyak memberi, itu riak. Yang kedua, dia rasa hebat dengan memberi, itu dipanggil ujub. Sebab orang yang sedekah juga akan diuji dengan ujub. Nak masuk duit, tayang dulu. Okey, masuk. Nak suruh orang tengok berapa nilai dia bagi, kipas dulu kan, berdehem dulu tu bawa keluar berapa misalannya lah. Dia ada sifat ujub dia tu. Ataupun kadang dia pakai replika cek tu pun, kadang masa dia bagi tu hati dia ujub, aku boleh bagi banyak pada orang lain, orang ni bagi apa, aku boleh banyak, misalan. Jadi dia diuji dengan ujub, diuji dengan riak, kemudian diuji dengan menyakiti, dan yang akhir diuji dengan mengungkit. Tapi yang paling takut mengungkit lah sebenarnya. Sebab benda tu biasanya dah lama baru dia datang balik. Dia datang balik. Dia terhapus apa yang kita ungkit saja. Apa yang kebaikan yang kita tak ungkit, tak terhapus lah.
Contoh, orang tu kita ungkit kat dia. Kebaikan kita pada orang tu sajalah. Yang pada orang lain tak terhapus lah. Tapi banyaklah juga hapus tu. Dia macam orang yang buat bisnes, lepas tu kena scam. Macam tu lah. Okey. Nah, tu 4 perkara diuji pada orang yang bersedekah. Okey. Kemudian yang terakhir kita nak ambil pada ayat ni, iaitu larangan menjadikan syaitan sebagai teman. Ada 2 perkara yang Allah larang dekat sini. Yang pertama, larangan mengikut tabiat syaitan. Larangan mengikut tabiat ataupun akhlak syaitan. Kalau kita tengok akhlak syaitan ini, antara yang dilarang, banyaklah perkara yang kita boleh tengok di dalam Al-Quran. Seperti yang disebutkan, iaitu hadis Nabi SAW melarang kita untuk tasyabuh. Tasyabuh ni apa? Menyerupai apa yang dibuat oleh syaitan. Makan dengan tangan kiri, ya, kemudian beristinja dengan tangan kanan, ya. Dilarang tasyabuh dengan syaitan. Perkara-perkara yang bersifat menyerupai cara hidup syaitan tu. Suka kepada kekotoran, ya. Kemudian menjauhi daripada suka berzikir, menyebut nama Allah bila berbuat sesuatu. Yang seterusnya, kita dilarang untuk menjadikan syaitan itu sebagai ikutan. Sebagaimana Allah kata dalam Quran, ya bani Adam la ta'budu asy-syaitan. Janganlah kamu menyembah syaitan atau mengikuti syaitan. So 2 perkara. Yang pertama, larang menyerupai syaitan, seperti suka dalam kekotoran, menjauhi zikir, ataupun tidak menutup aurat. Sebab syaitan dia memang suka bertelanjang, keadaan dia begitu, ya. Ataupun menyerupai cara makan dia, akhlak dia. Akhlak syaitan pun ada juga, iaitu suka melaknat, suka berdusta. Apa saja sifat-sifat mazmumah, itu akhlak syaitan. Membazir, kan Allah kata innal mubazzirin kanu ikhwanas syayatin. Suka bermusuh, suka berdendam, apa saja benda negatif, itu semua akhlak syaitan yang kita disuruh untuk jauhi dia. Yang terakhir tadi, yang kedua, larangan untuk menyembahnya atau menjadikan dia itu sebagai teman. Teman tu macam mana? Iaitu apabila seseorang itu mentaati syaitan. Kita tak sembah syaitan, manusia dia tak sembah syaitan. Tak nampak syaitan kan? Tapi sembah dekat sini ada 2 bentuk. Ulama bahagikan sembah ni ada 2 bentuk. Satu dipanggil sembah hakiki, satu lagi dipanggil sembah hukmi. Hakiki dengan hukmi. Kalau hakiki tu macam memang orang, kita nampak orang sembah patung je tu sembah hakiki lah. Kalau hukmi ni, iaitu sembah dalam erti kata taat. Taat kepada syaitan tu melebihi daripada taat kepada Allah. Takut pada syaitan lebih daripada takut pada Allah, ya. Lebih daripada takut kepada Allah Ta'ala. Contoh, ada orang tengok misalnya, bila syaitan kata kalau kamu tak buat macam ni, kamu hilang kawan. Dia punya takut tu lebih daripada takut pada neraka, misalan. Maknanya itu dia menyembah syaitan secara hukmi, ya. Maknanya secara tersembunyi, ya, secara tersembunyi. Kemudian di ayat 39 hujung tu, Allah Ta'ala cerita orang-orang yang Allah selamatkan mereka daripada sifat-sifat di atas. Yang pertama Allah sebut amanu billahi wal yaumil akhir. Mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang kedua,
wa anfaqu mimma razaqahumullah, iaitu orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas. Ustaz, minta maaf Ustaz. Ya. Kalau kita stop kat Oh sini, ya, ada talil ya. Ya. Tak dicari. Okey, talil buat kat mana? Kat rumah. Oh okey okey. Yang ni? Yang ni tu ada orang request. Siapa yang tadi request untuk doa tu? Ini. Tak sah. Oh okey okey, baik. Oh ini bukan yang talil tu, bukanlah. Saya confuse, saya ingat ke buat talil sini. Ada rumah. Okey okey, baik. Okey, kita tangguh sampai situ. InsyaAllah nanti kita sambung pada ayat yang seterusnya. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang itu kakak tu minta baca. Ini untuk doa. Apa tu? Apa tu ya? Untuk minta apa? Sakit lah. Sakit. Tak. Oh sakit, itulah saya ingat Ada meninggalkan. satu tak? Kita punya cerita Fatimah. Fatimah binti Kunyah. Fatimah binti Kunyah. Kunyah. Okey, tak saya sebutkan. Okay, baik, kita buat sikit surah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith aslih lana syu'unana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. La ilaha illa anta. Allahumma la ilaha illa anta al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اللهم يا شافي ويا كافي ويا معافي وأنت على كل شيء قدير إن ذلك على الله يسير. اللهم إنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا. اللهم أنت رب الناس مذهب البأس اشفهم وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وخصوصا اللهم اشفي خصوصا تمة بنت مد يوسف مصدر بن كسن رجي فاطمة بنت كنية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم عافنا في أبدانهم وعافنا في أجسادنا. اللهم عافنا في أبداننا وعافنا في أجسادنا وعافنا في أبصارنا. اللهم عافهم واعف عنهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.